Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Isnin, Selasa dan Rabu, nama hari macam lagu. Hari yang paling ditunggu tentulah Jumaat, hari penghulu. Apa khabar kepada semua sahabat, keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan agar kita semua yang sedang duduk menonton ini, yang ada urusan Allah permudahkan, yang ada hajat Allah tunaikan, yang ada masalah moga-moga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum itu marilah sama-sama kita susun kalimah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita, Allah masih lagi sampaikan kita pada hari Jumaat yang mulia ini, dan mudah-mudahan sama-sama kita angkat tangan dan kita aminkan Allah sampaikan pula kita pada bulan Ramadan yang bakal kunjung tiba nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, siapa sahaja yang tak sukakan kepada perhiasan? Dengan perhiasan yang suram bertukar indah, yang gundah bertukar megah. Sebab itulah topik kita pada pagi ini, kita nak membicarakan tentang salah satu surah dalam Quran, iaitu surah Az-Zukhruf, bermula ayat 1 hingga ayat yang ke-7, bersama dengan panel kita yang seronok pada pagi ini. Nanti beliau akan belanja taranum-taranumnya, iaitu Dr. Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz nampak kacak sikit hari ni Ustaz. Yang sebelum ni lagi kacak lah kan. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Jadi kepada anda, seperti biasa, yang ada soalan tentang topik kita pada pagi ini, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita pada pagi ini, iaitu surah Az-Zukhruf, bermula ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Baiklah, jadi sebelum kita nak memulakan perbincangan kita pada pagi ini, eloklah saya fikir kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di negara kita Malaysia. Kalau kita perhatikan, semalam kes baharu dicatatkan seramai 1,178 orang. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1,377 dan kematian baharu dicatatkan seramai 6 orang. Jadi ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang saya kasihi sekalian, kita masih lagi belum menang. Kes masih lagi tinggi. Sebab itu, teruskan duduk di rumah, jangan ke mana-mana jikalau tiada urusan yang penting. Jadi saya fikir tanpa buang masa, jomlah kita dengar pencerahan pada pagi ini daripada guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Dai Hakim, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat sedang penonton dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada pagi ini, dan kita akan membincangkan surah Az-Zukhruf, surah perhiasan ini, dengan Ustaz akan mulakan daripada ayat 1 hingga ayat ke-5. Baik. Jadi boleh sahaja tuan-tuan puan-puan mengambil mushaf masing-masing untuk kita sama-sama menekuni ayat-ayat surah Az-Zukhruf, ayat pertama hingga ayat ke-5 dahulu. Ustaz akan baca dengan Tarannum Al-Sabah. Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Yang bermaksud Hamim, demi kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran, sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah dalam ibu suratan di sisi kami, sangat-sangat tinggi kemuliaannya. Lagi amat banyak mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengetepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau buruk keadaannya? Yakni tidak, kami tidak akan biarkan kamu begitu, bahkan kami tetap memperingatkan kamu sama ada kamu menerima atau sebaliknya. Jadi Kim, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kita telah membincangkan ataupun membaca daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima. Sebelum kita bincang tentang isi kandungan tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh para ulama, maka saya nak sebutkan dulu dua perkara. Yang pertama sekali, tuan-tuan, Hamim, dari sudut ilmu tajwidnya, Hamim, ha itu dua harakat dan mim itu enam harakat. Ada sedikit perbincangan di sini. Ada yang bertanya dan membuat rujukan dalam 2-3 kitab Melayu lah, kitab tajwid Melayu. Ha itu sebenarnya adalah mad asli sahaja, ha. Kalau kita kumpulkan perkataan huruf-hurufnya, hayyun tahura, ha, ya, ta, ha, ra. Jadi bila dikumpulkan itu, kelima-lima ini dua harakat. Dia panggil mulhaqat ataupun mad tabi'i lah, dua harakat. Tetapi sebahagian buku, Ustaz pun dah rujuk buku ini tanpa perlu sebut nama kitab lah kan. Tapi dalam buku ini tulisan dalam bahasa kita, bahasa Melayu, iaitu menyatakan ha itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Sedangkan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, mad lazim ini mestinya 6. Kim dah belajar dulu kan, mestinya 6 harakat. Jadi ha itu 2 sahaja. Ya, jadi mana mungkin dia termasuk di dalam mad lazim. Mim tu betul lah, itu mad lazim harfi. Baik, jadi itu tuan-tuan harus diperhatianlah. Kesilapan sudut nama satu perkara lah. Yang penting kita telah membaca dengan dua harakat. Itu penting berguru, Ustaz. Ya, penting berguru. Baik, kemudian Kim, Ustaz, ini ada soalan pagi-pagi ni, dah soalan cepuh mas. Kalau kita baca huruf hijaiyah, cuba Kim baca daripada alif tu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, okey. Dalam bacaan kita ada alif, ba, dan ada hamzah kan? Ta, sa, jim, ha. Kenapa di sini kita tak baca ha, mim?
Ustaz tanya, Ustaz jawablah senang. Betul. Itu sebaiknya Ustaz. Baik tuan-tuan. Ini perhatian kita sama-sama tuan-tuan. Perkataan ha mim ini kita tak baca dengan ha mim. Tak ada. Kita tak baca begitu. Kita baca dengan ha mim. Ini tuan-tuan di dalam kitab-kitab tajwid khususnya Arab ada menjelaskan panjang perkara inilah. Cuma dalam bahasa Arab kita baca alif ba ta sa jim ha kha. Betul. Ba ta sa semua tu kan? Itu betul. Kalau alif ba ta sa jim ha kha betul juga. Dalam bahasa Arab. Dua-dua betul. Tetapi dalam Al-Quran, dalam Al-Quran sepakat ulama qiraat 10 qiraat mutawatirah sepakat iaitu bila baca ha ini mesti baca dengan ha saya tidak ada hamzah. Ha mim. Faham. Ada. Untuk Al-Quran hanya ada satu cara saja ha dengan buang hamzah. Yasin Taha. Dia Taha tak ada. Jadi itulah untuk tajwid ringkas kita pada hari ini. Cuma Ustaz nak sebutkan tuan-tuan dalam pembelajaran kita sebelum ini pun biasa Ustaz bawakan satu contoh daripada qiraat yang mudah yang untuk kita sama-sama mempelajarinya. Tuan-tuan, baik Ustaz. Pada hakikatnya bacaan yang kita baca sekarang yang dipanggil Hakim boleh sebut tak apa nama bacaan kita sekarang? Have announcement. Terima kasih. Ini Hakim memang menguasai. Selalu dengan Ustaz. Hafz daripada Asim. Itu dah masuk daripada qiraat sebenarnya. Jadi di sana ada lagi 10 qiraat dan ada 19 riwayat yang lain yang boleh kita baca. Itu secara mutawatirah. Secara mutawatir. Jadi Ustaz nak baca satu ayat sahaja pada hari ini tuan-tuan untuk kita sama-sama mengenali ini bacaan qiraat yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan rekaan ulama. Ya, bukan rekaan. Ini daripada Nabi sallallahu secara mutawatir. Apa dia mutawatir ini daripada satu jamaah ila jamaatin ila jamaah, satu jemaah bukan seorang. Hadis boleh. Hadis innamal a'malu binniyat tu daripada Nabi SAW kepada Umar Al-Khattab, dia lajurannya satu. Boleh diterima, sahih. Tetapi Quran tidak mencukupi. Quran ini mesti satu kumpulan. Adalah perbincangan berapa orang tapi nak satu kumpulan. Kepada satu kumpulan baru jadi mutawatir. Jadi mustahillah pada akal satu kumpulan ni nak berbohong kepada Nabi. Dia pula dikenali orang baik-baik. Bukan orang duduk kedai kopi ni. Orang ni orang yang terkenal dengan kaki ibadatnya, orang hebatnya apa semua, tiba-tiba nak berbohong tak masuk akal. Baik tuan. Kita tengok ayat yang ketiga Ayat yang ketiga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik, di dalam bacaan Imam Ibn Kathir ada 3 perubahan di situ. Ada 3 perubahan. Yang pertama sekali, inna ja'alnahu, hu itu dua harakat yang silah. 2 harakat. Hu. Yang kedua ialah Qur'anan dibaca dengan Quranan di semua tempat. Imam Ibn Kathir, Quran ini dibaca dengan Quran semua tempat. Jadi kalau kita jumpa the Quran, sebenarnya betul ada bacaan itu. Quran dengan Quran ni adalah 2 bacaan yang betul dan mutawatir dalam bacaan Ibn Kathir. Quranan. Yang ketiga la'allakumu dengan silah mimil jama', la'allakumu ta'qilun. Baik, perhatikan Ustaz akan baca ini. Inna ja'alnahu Quranan Arabiyyan la'allakumu ta'qilun. Dengan tiga perubahan. Minta Hakim cubalah pula. Boleh Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna ja'alnahu Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah. Lepas ke Ustaz? Alhamdulillah. Sebaik lepas. Sebabnya Akid dah belajar tak Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh cuba di rumah Ustaz. Boleh cuba. Boleh dengar balik perkara ini. Tapi bacaan kita Hafs dan Asim, saya ulang. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu Hafs dan Asim. Kemudian Imam Ibn Kathir, Bazzi dan Qumbul membaca dengan Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Walaupun ada perbincangan dia, tapi kita masa yang kita ada ni, Ustaz cuba sentuh, lontarkan sahaja. Mudah-mudahan kita akan belajar lebih lanjut, insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan tajuk pada pagi ini. Tengok Ustaz dah belanja kita taranum, tajwid sedikit dengan qiraatnya lagi. Jadi mudah-mudahan nak lebih kita belajar lagi dengan guru yang lain, kerana kita dalam live ni masa sangat singkat. Baiklah Ustaz dan keluarga besar dan anak Ustaz, kita nak meraihkan soalan yang pertama pada pagi ini. Soalan daripada Selrasik Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 1, ha dan mim, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui maksudnya. Adakah huruf-huruf muqatta'ah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sengaja mahu menarik perhatian bangsa Arab kerana mereka berbangga dengan penguasaan bahasa mereka? Apabila Al-Quran memulakan huruf-huruf muqatta'ah ini, mereka jadi kehairanan dan tertanya-tanya, dan mereka akan memberi perhatian kepada ayat-ayat seterusnya kerana mereka ingin tahu lanjutan ayat dari huruf berkenaan. Mohon Ustaz kongsikan, syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Selrasik Cik Ci atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Kepada yang bertanya, itu Selrasik Cik Ci, penanya tegar kita lah, bersama-sama, sentiasa bersama kita, alhamdulillah. Dan tuan-tuan muslimat dirahmati Allah sekalian, sebenarnya huruf muqatta'ah ni, ha mim, muqatta'ah itu maksudnya putus-putus. Dan memang kita baca putus, ha mim, kan begitu. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini antara hikmah lah. Ini hikmah yang disebut oleh para mufassirin, ulama-ulama yang berkaitan Quran ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian antara hikmah. Hakikat sebenar wallahu a'lam. Iaitu nak menarik perhatian orang Arab. Kenapa? Orang Arab ni hak ni memang ada dalam dia punya percakapan. Mim pun ada, alif ada, lam ada, mim ada dan seterusnya. Ada huruf yang 27 tu. Tetapi maaf Ustaz, 28. Tetapi tuan-tuan, tidak pernah mereka bercakap sebegini. Alif, lam, mim, tak ada, dia tak bercakap begitu. Betul. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala buat begini, maka dia terkejut. Jadi ulama menunjukkan iltifatun nazar, iltifatun nazar untuk memalingkan pandangan dan perhatian mereka. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni, mereka akan lebih dengar dan ambil perhatian. Betul. Itu antara hikmah. Betul. Sama macam kita lah, sekolah, pergi ke sekolah pagi-pagi, senyum nampak gigi. Contoh. Oh, Ustaz bala pantun. Jadi benda tu kan ayat kita dah biasa, tapi bila disusun gitu kita lain pun rasa nak dengar. Rasa nak dengar begitu. Betul. Itu antara sebab tu hakim suka pantun tu namanya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawapan. Betul ya. Sebab ialah bila orang Arab ni dia bahasa Arab. Jadi Allah nak tarik perhatian orang Arab ketika itu dengan Allah datangkan satu benda yang luar biasa. Baiklah, kepada keluarga besar dan anak Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang surah Az-Zukhruf bermula ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa belanja kami dengan tekan butang like, komen semula apa yang telah Ustaz kongsikan dan tekan butang share. Mudah-mudahan menjadi saham pahala kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita nak meraihkan lagi soalan daripada sahabat kita, Johari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah yang bermaksud Az-Zukhruf dan bagaimanakah jika ada manusia yang bersumpah dengan cahaya api bulan dan bintang seperti dalam ayat 2 surah Az-Zukhruf? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Lokman dan Da'i Hakim. #senyum nampak gigi. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Johari Asnah. Saya hashtag lagi tu. Terima kasih ya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Muslim Siwan rahmat Allah sekalian. Terima kasih kepada yang bertanya, iaitu Tuan Johari dan Hasnah. Hasnah ni isteri dia kot lah. Baik, tuan-tuan Muslim Siwan rahmat Allah sekalian. Soalan yang baik. Yang pertama sekali iaitu berkenaan dengan makna Zukhruf. Zukhruf ini pada makna bahasa iaitu perhiasan. Dan dia menjadi nama surah ini sedangkan dia berada pada ayat yang ke-35. Jadi kita bawa ayat 1 hingga 7 hari ini. Harap Tuan Johari Hasan ni sila bersama-sama kita sehingga ayat ke-35 baru kita jumpa. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. Dia di situ zukhrufnya. InsyaAllah nanti perbincangan lebih lanjut di sana. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi tentang apa itu orang yang bersumpah dengan api cahaya dan bulan. Terima kasih. Berkenaan dengan orang bersumpah selain daripada, iaitu dengan bintang, dengan bulan dan apa semualah. Sebab Allah pun ada buat demikian. Dalam ayat-ayat lain, wasyamsi wal-laili wad-duha dan seumpamanya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali ulama bersetuju bahawa bila Allah bersumpah dengan bulan, bintang dan dunia dan semua sekali itu adalah khususiyah. Maksudnya benda khas kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kita tak bolehlah demi Tanyalah Ustaz, tak boleh. Demi pagi, demi malam tak boleh. Allah sahaja yang boleh. Itu secara khusus kepada Allah. Walaupun ada satu hadis yang menyebutkan tentang wa'abi. Hadis itu ada perbincangan. Perbincangan ulama yang panjang. Tetapi ulama bersetuju bahawa sumpah kalau nak buat hanyalah kepada wallahi wabillahi watallahi. Saya ulang sekali lagi, wallahi wabillahi watallahi. Walaupun ada yang dipanggil sumpah lara. Orang Arab ni selalu kita pergi Mekah kan, nak beli barang, wallahi ya akhi, wallahi. Macam keluar senang kat mulut dia kan. Tapi tuan-tuan, perkara itu bukanlah perkara yang disuruh untuk dipermainkan. Kita menggunakan demikian. Tapi dah jadi kebiasaan besar orang Arab ni. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. Jadi Allah tidak mengambil kira billaghwi fi aimanikum dengan sumpah-sumpah lara seperti itulah. Tapi bukan untuk dibuat mainan di bibir, tidak. Ya, betul. Jadi kita orang Melayu kita alhamdulillah tak bersumpah macam tu. Tapi mentang-mentang dia balik daripada Mekah, dia pakai egar apa semua tu, wallahi. tak perlu. Betul Ustaz jangan pula kita tambah lagi wal ustazi buat Tanyalah Ustaz. Jadi itu benda yang kita kena ambil berat. Baiklah Ustaz, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Melur Osman. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Dalam ayat kedua surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Soalan saya, apakah kebenaran yang dimaksudkan dalam surah ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Melur Osman atas soalan. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih kepada Melur Osman soalan yang sangat baik. Pada ayat yang kedua tu kita sama-sama membaca tadi wal kitabil mubin, dan demi kitab yang sangat jelas, sangat terang. Dan Quran ni tuan-tuan adalah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat ini yang dapat dilihat sepanjang zaman. Tidak terhenti ia. Mukjizat lain habis dah. Tak nampak dah, tapi Quran ini masih ada sampai ke hari ini. Kita pun tengok kat mana mukjizatnya. Betul. Tak ada pun. Baik tuan-tuan, Ustaz nak cerita satu kisah ini sangat menarik dan tuan-tuan boleh rujuk. Ada seorang atheist, orang tak percaya ke Tuhan. Dia ni dah kaji banyak agama. Kaji agama lain lah. Semua sekali dia kaji. Tak boleh. Dia kata, tak kena. Kejap-kejap dia masuk, kejap-kejap dia keluar. Kejap-kejap masuk, kejap-kejap dia keluar. Sehinggalah dia terakhir sekali, aku nak kajilah Islam ni, dia kata. Nama dia Ruben. Tuan-tuan cari dalam YouTube tu ada. Nama dia Ruben. Dia ceritakan pengalaman kisah hidup dia ni. Maka dia pun menekunilah belajarnya, dia kaji, dia baca apa semua, sehingga dia berasa yakin bahawa Islam adalah agama yang benar. Tapi ada satu kisah menarik. Dia duduk satu malam ni aku nak mengucap syahadah lah. Dah pandai dah pun. La ilaha illallah tu senang aja. Tapi hanya semata-mata mengucap di mulut tidak menyebabkan dia jadi Islam yang sebenar lah, baru di mulut, tapi dia kena mengakui dengan hatinya dan beramal, baru jadi Islam yang sebenar. Baik. Dengan sebab itu dia pun buka Quran macam ni lah. Quran dia tunggu. Dia buka, dia kata malam tu dia tutup lampu, dia pasang lilin. Ni dah macam cerita-cerita. Dia buka jendela dia ataupun tingkap dia biar masuk angin. Kemudian dia nampak bintang-bintang di langit apa semua tu. Dia pun duduk. Dia kata, ya Allah, aku telah mengkaji agamamu Islam ini. Dan aku telah mula yakin aku nak masuk Islam. Cuma ya Allah, aku minta satu perkara. Apa benda yang diminta ni tuan-tuan? Iaitu kamu berilah sedikit bukti. Berilah sedikit bukti bahawa sebagai kamu menjawab aku punya permintaan ini. Tak payah besar ya Allah. Contohnya ada cicak lah kat belakang. Contoh. Bila aku bercakap macam ni, lepas aku bercakap, tiba-tiba jendela tu terbuka, tertutup macam hantu gitu kan. Lepas tu dia pun, selepas dia cakap gitu, dia pun tunggu. Ya Allah, terimalah. Aku nak masuk Islam. Benda pun kecil, bukan besar. Bagi kamu pun sikit aja. Aku nak tengok. Tiba-tiba ada letusan kecil di langit tu ke yang menunjukkan bahawa benarnya Islam. Sikit je. Dia pun tunggu, tengok kanan, atas, bawah semua. Tak ada. Dah mula was-was kan? Nak masuk Islam. Satu. Kemudian, okeylah, aku cuba sekali lagi je. Dia pun sebut yang sama. Ya Allah, kamu berilah kepada aku begini-begini. Aku ikhlas, aku nak masuk sungguh Islam ini. Aku dah yakin kebenaran Al-Quran kamu apa semua. Aku dah kaji. Yang kedua, dia pun tengok kanan, tengok kiri, atas, bawah. Tak ada apa juga. Sama juga. Ini, ya Allah, nampaknya tak boleh masuk Islam macam ni. Dua. Yang ketiga itu, tuan. Yang ketiga itu, dia pun cakap sekali lagi. Buat perkara yang sama, ya Allah, tunjukkanlah bukti. Walaupun sedikit. Diam sekejap tu. Tak ada apa-apa juga. Sama juga. Dia pun rasa frah jugalah. Allah tak jawab dia punya permohonan itu. Dia pun tengok, tunduk. Tunduk tu tuan-tuan. Rupanya ayat yang dia tengok di sekali pertama itu. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah Akbar. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. Ujung itu la ayati liqaumin ya'qilun. Allah Akbar. Ada dah rupanya dia pun terkejut dengan ayat tersebut. Dia tengok maknanya. Terjawab. Rupa dah ada, Allah dah jawab.
Sesungguhnya langit, bulan, bintang semua di langit, di laut apa semua itu adalah tanda lah ayat. Ada tanda dah. Kamu nak cari apa lagi? Itu bahasa mudah. Ya, betul. Jadi Allah dia kata, rupa ayat aku buka tu betul dah. Dia pun teruslah mengucapkan la ilaha illallah dan dia nak merasmikan itu tuan-tuan, dia pergi ke masjid. Allah Akbar. Pergi masjid itu dia kata Masya Allah, ramai manusia malam tu. Dia pergi-pergi tu, dia nak jumpa Pak Imam. Pak Imam dia kata, Pak Imam saya nak masuk Islam ni, nak ucap syahadah. Pak Imam kata tak apa, sekejap tunggu lepas ini. Dia kata Masya Allah, ramai manusia. Rupanya malam itu malam pertama Ramadan. Allah Akbar. Allah Dia punya cerita pun lawak jugalah. Cuma nak beritahu tuan-tuan, dia ucap syahadah malam tu lah. Ya? Jadi bahawa apa yang dia minta itu sudah terjawab. ada. Quran yang dia buka gitu memang ayat itu dah. Ini tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, dan mengucap syahadah dia beriman sampai ke hari ini tuan-tuan. Tapi jangan pula kita duk buat Ustaz Habis tangan Ustaz ni, ya Allah, ejah ya Allah. Beri tanda sikit. Tengok-tengok tak jadi pula apa yang kita mintakan itu. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Soalan seterusnya daripada sahabat kita Mazni Hassan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Yang pertama, maksud ayat ketiga surah ini, sesungguhnya kami jadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab. Soalan saya, kenapa Al-Quran itu selalunya disebut sebagai kalamullah, kalam Allah? Adakah dikira berdosa andai kita mengelaskan Al-Quran itu sebagai makhluk Allah? Yang kedua, seandainya kita ingin menghantar terjemahan Al-Quran kepada seseorang, perlukah kita turut menghantarkan juga teks Al-Quran sekali? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Terima kasih kepada Mazni Hassan atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali soalan yang baik daripada Mazni Hassan, ya, kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab? Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Al-Quran semasa Allah firmankan, itu dalam bahasa yang bagaimana itu kita serah kepada Allah. Cuma yang turun kepada kita ini Allah memilihnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan bahasa Arab inilah yang kita sebut sebagai kalamullah. Sebagai kalamullah. Yang inilah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membaca kepada kita. Baik, syarat kepada Al-Quran ini, kita nak nyentuhnya mestilah suci. Ini pandangan empat mazhab. Empat mazhab kata mesti orang tu ada wuduk, suci daripada hadas kecil. Jadi dengan sebab itu ada orang mengatakan bahawa Al-Quran yang disebut dalam ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada sentuh Al-Quran ini melainkan yang bersih. Yang orang yang dibersihkan itu maksudnya malaikat. Maksudnya malaikat. Dan malaikat ini tidak ada kaitan dengan cerita tentang manusia menyentuh. Lalu adalah sebahagian orang yang, ialah ada pandangan ulama yang kata tak apa bersentuh mushaf ini tanpa ada wudu. Tapi pandangan mazhab 4 mesti berwudu. Jadi makna pandangan majoriti pun memang menang 4 mazhab lah, mesti berwudu. Alasannya tanpa wudu ini, ya, kerana bahawa ayat tersebut adalah merujuk kepada malaikat, bukan merujuk kepada manusia. Baik tuan-tuan, ini ulasan Imam Nawawi. Sila perhatikan tuan-tuan, ulasan Imam Nawawi. Ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya melainkan yang dibersihkan oleh Allah itu malaikat. Kita tak nafi, itu betul dia. Tapi tanzilum min rabbil alamin, tanzil itu turun. Jadi yang turun tu Quran itulah. Jadi dia kalau malaikat tu kena bersih maka ia sama juga. Bukan Quran berada di Lauhul Mahfuz saja, yang turun tu sama. Ya, jadi tanzil itu menjadi bukti bahawa perlunya orang itu adalah dia kena ada wuduk suci daripada hadas untuk memegang Al-Quran. Cuma adalah perbincangan ulama, ada tak pengecualian? Pengecualian, misalnya budak-budak kecil, kita ajar dia ambil sembahyang dulu, lepas tu dia nak ngaji tu entah lari kat mana-mana, entah apa jadi dah. Jadi yang itu tak apalah untuk budak-budak. Ataupun Al-Quran itu Quran yang jatuh dalam longkang. Ini biasa tuan-tuan, kalau
tempat-tempat pengajian, IPT kah, college kah, mana kah, yang ada peperiksaan Quran. Periksa Quran, dia akan hafal kamar ini, apa Quran, baca Quran, kemudian dia letak kat tepi sebelum masuk dewan periksa tu. Allah Akbar. Letak kat tepi. Lepas dia jawab apa suka, dia tinggal Quran kat situ. Terlupalah gamaknya. Quran tu jatuh dalam longkang. Allah Akbar. Bila jatuh dalam longkang apa semua, kita kena ambil terus Quran tersebut. Kita tak ada ais mayang, kena ambil ais mayang. Tak. Itu kes-kes khas. Ya, Yang seperti itu tu kena ambil, kena letak tempat sebagai penghormatan kepada Al-Quran, tempat yang sebenar. Jadi dengan sebab itu perbincangan-perbincangan lebih lanjutnya adalah, tapi nak tunjukkan bahawa Al-Quran ni kalamullah yang memang ada ketinggiannya. Bahkan tuan-tuan, Al-Quran ni kalamullah disebut di satu zaman, iaitu zaman Mu'tazilah dulu, dan mereka menekan ulama-ulama Islam, termasuk dia tekan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iaitu tentang khalqul Quran, bahawa Quran itu makhluk. Tak, kita kata kalamullah azali. Quran ini ialah kertas ini tak kira. Betul. Kita cerita Quran yang diturunkan itu adalah kalamullah azali. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, yang ini Imam Syafi'i telah bahkan telah ditangkap, imam-imam yang lain telah ditangkap untuk menunjukkan bahawa mereka ini kena mengaku Quran ini makhluk. Tak, mereka tetap kekal. Ada ulama-ulama yang masuk dalam penjara. Cuma Imam Syafi'i mengatakan bahawa ini antara riwayat ni Ustaz bacalah. Beliau menyebutkan begini, iaitu Zabur, Taurat, Injil, Quran. Empat-empat ini adalah makhluk. Maksud empat dia rujuk pada jari ni. Rujuk kepada jari itu sebagai hilah sedikitlah untuk melepaskan daripada keadaan yang berlaku itu. Tapi kita tak mengatakan Quran ini adalah kalamullah azali. Ustaz, tentang soalan yang kedua tadi Ustaz, sekiranya kita nak menghantar terjemahan kepada seseorang, perlukah sekali dengan teks Ustaz? Okey. Kalau tuan-tuan, Ustaz cadangkan kalau nak menghantar, mengepos ini, kalau tak ada pilihan, seboleh-bolehnya kita ikhtiarkan untuk kita hantar secara fizikal sebab ada penghormatan. Tapi kalau pos apa semua, dia banyak masalah. Sebab dia ada yang lempar lah, ada yang begitu kes-kes macam sebab Quran kan. Jadi kalau terjemahan, insya-Allah yang tu saya rasa lebih baik keadaan tersebut. Tetapi kalau ayat, seelok-eloknya tidak dihantarlah ayat Al-Quran. Terjemahan tu insya-Allah boleh sajalah dihantar seperti itu. Seeloknya kita jagalah adab kita dengan Quran. Sebelum nak baca, ambil wuduk dulu, dan kalau sebaiknya kita hantar sendiri kepada orang tersebut. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang surah Az-Zukhruf bermula ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Jadi sebarang soalan boleh sahaja buat panggilan ke 18881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa, bagi anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa belanja kami dengan tekan butang like, sila komen sama ada apa yang kami sampaikan ini okey ataupun tidak. Dan yang ketiga, jangan lupa tekan butang share. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan seterusnya dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat yang ketiga surah Az-Zukhruf. Di zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat jahiliyah sangat mengagungkan hasil sastra dan puisi Arab sebagai lambang kemasyhuran hidup mereka. Soalan saya, adakah ini juga menjadi salah satu faktor mengapa Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab
sebagai mukjizat yang langsung tidak dapat ditandingi para sastrawan pada masa itu. Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Intan Zurina, soalan yang sangat baik berkenaan dengan ayat nombor 3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu Arabiyyah. Dengan bahasa Arab, bahkan tempat turunnya di Arab, suasananya Arab, la'allakum ta'qilun, semoga kamu dapat berfikir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Memang benar Al-Quran ini adalah satu mukjizat. Bahkan yang mukjizat lain yang dibuktikan dengan kajian tu satu perkara, tapi yang ini pun bahasa pun mukjizat. Cuma agak sedikit malang kerana kita dalam masyarakat Melayu ni tak berapa nak dapat rasa tentang mukjizat bahasa. Tak dapat rasa. Orang Arab dia tahu. Samalah. Orang Arab belajar bahasa Melayu, dia tak dapat rasa lah keindahan bahasa Melayu sangat tu. Tapi orang Melayu tak dapat rasa juga. Jadi sebenarnya bahasa kita ni tuan-tuan, bahasa yang hebat. Sebagaimanalah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang hebat. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, pemilihan bahasa Arab ini kerana dia adalah afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha. Kerana bahasa ini adalah bahasa yang sangat kuat, sangat fasih, sangat jelas dan sangat luas. Ustaz bagi contoh mudah, tuan-tuan. Dulu duk mengapal ilmu bahasa. Ilmu saraf dia panggil, tuan-tuan. Bahasa Arab ni satu kepelikan dia, iaitu satu huruf dia boleh pecah kepada sampai 60 atau 70 perkataan. Satu perkataan. Satu perkataan boleh pecah 60-70. Contoh kita ambil lah ada daraba, darabu, darabat, yadriban, itu 14, kemudian 6 fi'il amr idrib, kemudian campur semua 60 hingga 70. Okey, kalau bahasa kita agak-agak satu perkataan tadi boleh pecah berapa agak-agak? 3-4 sekitar tu makan. Contoh makan lah. Makan. Dimakan, pemakan, makanan, termakan lagi apa lagi? Kalau dapat 10 pun dah handal. Tapi nak beritahu tuan-tuan, itu bahasa Arab. Jadi antara lain, orientalis barat menyerang supaya orang tak belajar bahasa Arab. Dia kata jangan belajar, payah. Punyalah banyak dia punya itu. Tak, tuan-tuan. Kalau belajar serupa saja Ustaz ni, belajar bahasa lain, dan bahasa Al-Quran pun hampir sama saja. Tinggal lagi memahami bahasa Arab ini akan memahami kita kepada Al-Quran. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mukjizat ini sangat-sangat besar, dan masyarakat Arab dulu dia sentiasa buat pertandingan. Siapa pengarang syair, puisi, yang menang tu gantung Kaabah. Subhanallah. Sebelum daripada zaman Nabi, bahkan semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gantung di Kaabah. Bila dia gantung, tahun depan gitu pula. Sehingga datangnya Al-Quran. Datang Al-Quran inilah maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizat dari sudut bahasa Al-Quran. Iaitu tuan-tuan, ada satu kisah ini disebutkan dalam sirah Ibn Hisham. Rasulullah baca Quran pada siang hari, malam hari, berdakwah kepada orang-orang masyarakat Arab pada masa itu, Quraisy. Jadi yang kepala-kepala ni degil. Tak nak dengar Allah Muhammad baca tu semua sihir karut belaka macam-macam. Dia asatirul awal cerita dongeng-dongeng belaka tu. Tapi tuan-tuan, rupanya mereka tersentuh dengan ayat-ayat tersebut. Allah. Masuk dalam jiwa mereka, cuma degil tak nak mengaku. Betul. Ego ego. Jadi akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? 3 orang ini, iaitu pertama Syuraik bin Ahnas, yang kedua Abu Sufyan, belum Islam masa tu, yang ketiga ialah Abu Jahal. Malam ini, bila masuk waktu malam, mereka pun pergi menyusu pelan-pelan, pergi dengar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang Rasulullah baca? Dia seronok dengar rupanya.
seorang duk bucu ni, seorang duk bucu tu, Nak tapi malu, Ustaz. Seorang duk situ, jadi gelap kan. Masa tu gelap, tak ada lampu apa semua, mereka duk dengar. Duk dengar tu tertidur. Sampai pagi. Bila pagi ni, dengan takdir Allah, mereka balik tu jumpa. Hei, kamu mari mana? Jumpa Jalan dengan tu. Nabi Muhammad. Ya. Dia jumpa sama-sama mereka, tiga-tiga. Okey. Jadi Akhnaf pun tanya, Abu Sufyan kamu mari mana? Yang ni pula tanya, Abu Jahal tanya, kamu mari daripada mana? Jalan sama ni. Betul. Masing-masing pun fahamlah mari daripada rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hakikat mereka tak boleh berbohong. Akhirnya gini kita bersumpah. Kalau kaum kita tahu malu ni, bersumpah. Jangan sekali-kali datang lagi esok hari. Betul. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Yalah. Tuan-tuan kena ingat bahawa mereka kenal Allah sebelum. Cuma mereka kata Allah satu, ada Tuhan lain. Wa ja'ala lillahi andada. Allah satu, Tuhan lain pun ada juga. Itu masalah. Tapi kalau Allah dan Allah yang menjadikan itu betul. Baik tuan-tuan. Jadi sebab itu akhirnya mereka baliklah. Dah bersumpah ni, malam karang pula fikir, tentulah Abu Sufyan tak datang kan? Kenapa? Kerana dah bersumpah. Betul. Abu Jahal fikir, kena tak datang kot. Jadi tuan-tuan masa fikir, rupanya malam tu datang balik, jumpa, berlaku kali kedua. Lah, kamu datang lagi. 2 kali. 3 malam berturut-turut tuan-tuan. Inilah membuktikan bahawa Quran itu memang mukjizat dari sudut bahasa pun. Sudut lain tak apalah, kajian-kajian yang terbaru tak apa, tapi nak beritahu bahasa yang kita tak berapa nak faham ini pun sebenarnya adalah mukjizat. Betul, Ustaz, kalau kita perhatikan betul-betul, kita baca dengan lebih tertib, kita akan mencintai Al-Quran itu sendiri. Bahkan Ustaz kata tadi, Abu Jahal dan Abu Sufyan yang ketika itu pun yang ego tertarik kepada Al-Quran. Baik Ustaz, kita ada soalan seterusnya. Nur Hayati Ismail bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat keempat. Apakah Allah berfirman dengan nama dan sifatnya dalam ayat ini bagi mengukuhkan bahawa segala isi dan maksud ayat-ayat yang terkandung amat mulia dan penuh hikmah untuk manusia ambil pengajaran sebagai panduan hidup sepanjang zaman. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Yat atas soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan, sememangnya dengan sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain adalah menunjukkan kebenaran dan adalah menunjukkan hakikat yang sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini menjadi panduan kepada manusia. Dan tuan-tuan, Ustaz nak sambung sedikit tentang yang tadi. Tuan-tuan boleh tengok bahawa mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa, orang tak faham pun boleh masuk Islam. Tuan-tuan buka dalam YouTube itu, tuan-tuan cari satu orang namanya Syekh Omar Al-Qazabri di Morocco. Omar Qazabri. Siapa Omar Qazabri ini? Dia jadi imam di Masjid Al-Hasan Bayda di Morocco. Jadi imam ni tuan-tuan, musim tarawihnya tahun ni tak tahulah, tapi kalau tahun-tahun sebelum yang sebelum Covid, dia jadi imam tarawih tuan-tuan, kat belakangnya 30,000 orang. Ustaz rasa selain daripada Mekah tak kira lah, Madinah, maka sinilah yang ramai. 30,000 orang kat belakang dia. Baca pula Ustaz hairan betul. Bacanya sangat lambat. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Itu gaya bacanya. Orang kalau kita tiga orang tinggal. Kalau kita tunggu Pak Imam, Pak Bilal je lah. Tuan-tuan, Allah. Itu Omar Qazabri. Tapi tuan-tuan, lagi hebat, lagi menariknya ialah beberapa orang yang dengar bacaan dia ada daripada Britain, ada daripada Yaman, Jepun, daripada beberapa negara yang memeluk Islam selepas bacaan tarawih itu. Allah, hebat. Maknanya mereka tertarik dengan ini mukjizat Al-Quran. Walaupun kamu tak faham, tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pecahkan hati manusia, masukkan nur, masukkan hidayat kepada manusia, akhirnya memeluk Islam. Jadi berlakulah sejarah tuan-tuan, namanya Omar Qazabri. Tai Umar Qazabri. Baik. Ini berlaku zaman ini, masih hidup beliau ini. Syekh Omar Qazabri masih hidup.
Dulu Omar juga yang berlaku. Ya. Semasa Nabi adik iparnya baca surah Taha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, ayat itu tuan-tuan Omar tolak pintu sehingga kau baca apa? Di situlah bermulanya dia memeluk Islam. Pecah hatinya kerana bacaan ayat Al-Quran. Walhal sepatah haram belum Betul. Umar faham Quran pada masa itu. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, itulah hidayah. Subhanallah. Boleh cuba tengok Ustaz Syekh Omar Qazabri untuk kita mendengar apakah kisah di sebalik beliau. Baiklah, soalan seterusnya Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, pada ayat keempat, sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Lauh Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandungi hikmah. Adakah ayat ini menyatakan bahawa Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun cuba dipesongkan makna dan terjemahan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ianya tetap bernilai dan bermanfaat bagi orang-orang Islam sehingga hari kiamat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Suli Romli. Soalan yang sangat baik, ya. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ayat nombor 4, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, bahawa Al-Quran itu fi ummil kitab, ya, yang diterjemahkan di sini ditafsirkan oleh para ulama di Lauhul Mahfuz. Baik, mulanya Al-Quran itu berada di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia di Baitul Izzah, kemudian bermuba'asarah ataupun tadarrush sedikit demi sedikit turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Terkumpul semua itu selama 23 tahun. Dan walaupun orang berikhtiar, tuan-tuan, sebenarnya dalam sejarah, kalau tuan-tuan baca di internet cukup, iaitu telah diusaha berapa kali untuk diubah Quran itu. Tapi tak mampu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turun dan kami jaga. Mana ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jaminan ini kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur, tak ada. Tetapi kepada Quran ya. Menjadi bukti bahawa Allah memang nak jaga Quran ini sampai akhir zaman. Dan untuk cara logiknya, tuan-tuan, tidak ada satu kitab yang manusia menghafal kitab tersebut jumlahnya ialah ribuan, barangkali ratusan ribu manusia seluruh dunia menghafal satu kitab nama Al-Quran. Tak? Carilah kitab lain. Kitab lain yang dihafal oleh manusia, jumlahnya ratusan ribu orang menghafal. Tak jumpa. Betul. Jadi itu antara bukti yang jelas bahawa kebenaran Al-Quran yang diimani oleh umat Islam secara khusus. Jadi kalau ada sedikit penyimpangan, secara bertulisan pun banyak, secara yang menghafal pun banyak, tidak akan terlepas ia. Kalau sikit-sikit apa semua orang tu cepat dapat detect, dapat diketahui dan diperbetulkan. Malahan tuan-tuan, di Malaysia adalah satu negara yang Ustaz fikir sangat hebatlah dari sudut KDN yang menjaga mushaf. Nak lepas mushaf ni bukan calang-calang, tuan-tuan. Kalaulah mushaf ada yang kita kata salah. Salah yang masuk ke dalam pasaran apa semua, kalau KDN dapat memang dia akan rampas semua itu. Kenapa, tuan-tuan? Dia ada satu lembaga pelesenan yang memberi lesen khas kepada mushaf Al-Quran. Tidak hatta dalam yang keluar dalam dalam apps kita, semua itu disemak. Tapi ialah kita kena faham bahawa kalau terlepas juga, orang yang penyemak di KDN tu berapa orang, kemampuan untuk menyemak yang ada ni berapa banyak. Jadi kadang-kadang ada jugalah, tapi hakikatnya kita ada. Tapi Ustaz tengok negara lain tidak sebegitulah, dan berbanding Malaysia kita kena bersyukur. Kita sangat-sangat bersyukur dalam hal ini. Alhamdulillah. Dan tak lama lagi Ramadan bakal kunjung tiba, Ustaz. Jadi gunakan
bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita khatam dalam jumlah yang banyak supaya kita jatuh cinta kepada Al-Quran. Jadi insya-Allah kepada keluarga besar dan anak ustaz, kita nak berehat sekali lagi, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Buat anda, jangan terlepas untuk mendapatkan pahala atas sebaran ilmu dengan tekan butang share di ruangan Facebook kita. Baiklah, kita terus menaikkan. Sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby bertanya di Facebook, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat kelima, maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peti peringatan Al-Quran kepadamu kerana kamu kaum yang melampaui batas? Apakah ada kaum-kaum terdahulu yang melampaui batas? Adalah mereka yang dapat peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Siapakah kaum yang terkandung dalam ayat kelima ini? Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan. Terima kasih kepada soalan daripada Ruby Abu Bakar berkenaan dengan ayat nombor 5, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Ayat ini menceritakan tentang adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan manusia begitu sahaja? Dengan sebab manusia ini anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada Rasulullah beri peringattankah, tak beri peringattankah, maka tetap mereka tidak beriman. Ramainya begitu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, yang sikit beriman tu sikit. Tapi tuan-tuan, Allah mengatakan bahawa tidak, kami akan terus memberi peringatan. Dan soalannya, adakah kaum yang melampaui batas? Siapakah mereka, apa semua? Hakikatnya yang melampaui batas ni sangat-sangat ramai. Sejak daripada awal kejadian manusia, Nabi Adam AS, anaknya kita tahu cerita Qabil Habil, kemudian Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi yang ketiga tu Nuh tu dah manusia dah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum-kaum Ad, Samud dan seterusnya itu begitu banyak yang melampaui batas. Yang insya-Allah kita akan bincangkan pada ayat yang selepas ini, ayat ke-6 ke-7 itu akan ceritanya berkenaan tentang kaum-kaum yang melampaui batas. Tapi ini bermaksud ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah membiarkan manusia sahaja begitu, melainkan Allah beri peringatan. Kenapa Allah buat begitu? Kerana ini, tuan-tuan, puncanya adalah kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran, tempat manusia atas muka dunia ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tempat uji. Bila tempat uji ni, tuan-tuan, oleh kerana manusia ni dia ada akal, ada nafsu, ada malaikat, ada syaitan. Maka selalunya kuat ni nafsu dan syaitan ni kuat. Akan heret dia. Maka manusia ni kena ada panduan, dan panduan ini adalah Al-Quran, ada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sunnah dan seumpamanya. Yang ini Allah tidak akan berhenti, akan beritahu sehinggalah manusia ini mati. Baik. Di sinilah, tuan-tuan, peranan manusianya, dia memilih. Allah beri hak memilih kepada manusia. Kalau manusia ni tidak diberi hak memilih, ada orang tanya, kenapa Allah susah-susah nak jadikan kita? Betul. Ada jadi baik, ada jadi jahat. Yang jadi baik okeylah, yang jadi jahat ni masalah.
kenapa Allah tak jadikan yang jahat ni baik terus? Betul. Boleh tak Allah jadikan manusia jahat jadi baik terus? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Maka kenapa Allah tak buat? Jadi tuan-tuan, ni soalan ni agak menarik sebenarnya. Tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian. Kalau Allah buat begitu, manusia jadi robot lah. Maka dia jadi malaikat. Tidak akan ada bangsa manusia, ada bangsa malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia kerja dia buat apa Allah perintah. Itu malaikat. Malaikat ada dosa pahala tak? Tak ada. Bangsa manusia ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, boleh jadi terbaik, summa radadnahu asfala safilin, boleh jadi terburuk. Itu manusia. Jadi ya, ini kelebihan manusia, ikhtiar, pilihan. Memilih ini satu yang sangat besar yang Allah beri kepada manusia. Sebab itulah wanita-wanita yang masuk syurga, dia akan berbangga-bangga di hadapan bidadari. Kamu tu cantik lah, kamu tu apa semua. Memang kamu tak pernah hidup atas tak ada apa ni percubaan, tak ada peperiksaan, tak ada apa pun kamu. Senang-senang je pun masuk syurga. Aku terpaksa melalui begitu sehinggalah masuk dalam syurga dan dia menjadi ketua kepada bidadari. Jadi beritahu kepada anak perempuan kita, beritahu kepada isteri kita, beritahu kepada orang rumah kita bahawa kamu dengan taat perintah Allah akan menjadi ketua kepada bidadari dalam syurga. Antara sebab kenapa? Kerana dia terpaksa menghadapi mihnah, tribulasi. Ya, betul. Datang muka dunia ini. Susah dia. Bidadari itu kita tak boleh kata hebat kerana memang dicipta begitu. Dijadikan dia demikian sebagaimana malaikat tadi. Jadi pilihan di tangan anda. Jikalau anda ingin ke syurga, beramal ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syurga milik kita semua. Amin. Baiklah, soalan seterusnya. Sahziatul Siddiq bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Ayat 5, apakah di sini menjelaskan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan tidak membiarkan kita agar tidak lalai alpa dengan memberikan peringatan berbentuk Al-Quran, dan sangat beruntung yang mengambil pelajaran setiap peringatan Allah Subhanahu wa taala yang jelas lagi benar di dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana ada segelintir beragama Islam namun tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya dan hanya membiarkan Al-Quran tanpa membeliknya apatah membacanya. Bagaimana untuk mengajak mereka agar untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran dan cintakan Al-Quran. Mohon pandangan Ustaz. Syukran. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Baik. Terima kasih pada Sahziatul, soalan yang sangat baik. Soalan yang pertama ialah berkenaan peringatan daripada Al-Quran, dan Allah akan sentiasa memberi peringatan itu sampailah kita mati. Dan manusia ini Ustaz sebut tadi bahawa dia ada pilihan untuk memilih inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nak pilih benda baik boleh, nak pilih benda jahat boleh. Tapi dia kena bertanggungjawab. Benda baik itu hujung jatuhnya syurga. Benda jahatnya hujung jatuhnya neraka. Jadi itu pilihan manusia. Di hadapan Allah dia tak boleh salahkan Allah bahawa kenapa kamu jadi aku gini ya Allah? Aku nak sembahyang tapi kamu tak jadi aku jadi sembahyang pula. Tak boleh salahkan Allah. Kerana pada masa contoh nanti waktu zuhur, dari sudut pilihan tadi kita boleh milih tak nak sembahyang dengan tak sembahyang. Boleh atau tidak? Boleh. Dosa tu nanti dulu kita. Cuma nak bagi tahu boleh pilih. Jadi kalau kamu pilih yang sembahyang, syurga insya-Allah. Kemudian kalau pilih neraka, pilih tak sembahyang, hujungnya ke neraka. Jadi itu memang hakikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Baik, soalan yang kedua, bagaimana kita nak mengajak orang? Kerana orang pada hari ini Ustaz susah nak membelik atau bacanya. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, soalan yang kedua adalah berkenaan dengan Al-Quran itu ada, tapi orang tak baca. Sebahagianlah. Kemudian tak memahaminya, belajarnya, kemudian beramal. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, yang cakap yang sebenarnya gitulah, Quran ni kena baca, kena faham, kena beramal. Itu semua tanggungjawab kita lah sebagai orang Islam. Memang tak masuk akal lah Islam baca Quran banyak mana. Hari ni tak baca Quran, semalam, sebulan lepas tak baca Quran. Jadi Islam begitu, masya-Allah tuan-tuan. Kalau kita mati bagaimana nak jadi. Tapi tuan-tuan, kaedah yang kita kena buat ialah mula-mula sekali kalau ahli keluarga kita lah
kita bawakan mereka ini untuk mendengar dulu ceramah-ceramah agama, dengar tanyalah ustaz. Betul. Nah, asatizah macam-macam ke, ramai asatizah kita kan. Jadi kalau hari ni kita boleh dengar, esok dengar, lusa seterusnya. Ya. Sikit insya-Allah dia seperti mana titisan air ke batu. Ya. Batu akan lekuk. Allah Akbar. Nah, bertitik satu je tak satu lah air itu, tapi akhirnya batu itulah lekuk. Kenapa? Kerana kesan daripada yang sedikit tadi akan memberi kebaikan yang besar kepada manusia. Jadi tuan-tuan, bawa anak kita, isteri kita tu dengar yang ini dulu. Biar sedikit sehari insya-Allah memberi kesan. Jadi barulah dia bila dengar ini, dia kata, Quran ni kena belajar. Dia belajar baca Quran. Kat dalam internet tu nampaknya banyak benar orang mengajar Quran. Betul. Alhamdulillah. Tinggal nak dengar tak nak dengar. Tinggal dua tu je. Sama ada kita nak dengar atau tidak. Kemudian mula pada situ mulalah dia nak memahami, Fatihah yang kita baca tiap-tiap hari tu apa benda Betul. Kalau cek tuan-tuan Ustaz dah buat program cek Fatihah ni, boleh kata hampir semua fail. Allah Akbar. Fail tu maknanya dapat tahu sikit sebanyak. Bismillah tu tahulah. Alhamdulillah tak apa dia pula. Ar-Rahmanir-Rahim dia pula. Jadi itu baru tafsir secara literal lah. Makna bahasanya. Tafsiran ayat tu pula. Satu lagi lah. Itu peringkat yang kedua. Dan bila melangkah peringkat yang ketiga, nak beramal. Betul. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tuan-tuan, ada orang faham dengan betul bahawa Allah iaitu dengan rahmat dan rahimnya menjadikan kita, menyayang kepada kita. Tapi ada orang yang faham secara lain pula, mukhalafah. Kita buat dosa ni, Allah Maha Pengasih akan menyayang, tak akan Allah tak ampun. Pula dah dia begitu dia balik ayatnya. Itu mukhalafah dia panggil. Betul. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih menyayang, itu betul. Tetapi jangan baca sekerat ayat. Betul. Wa annallaha syadidul iqab. Ada lagi tu, Allah ni sangat keras dalam membalas. Yang tu tak baca dia. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah tu sangat perkasa dan sangat balas dendam kepada orang yang buat yang tidak mentaati perintah dia. Tu dia tak baca, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Dalam surah Al-Maidah tu Allah gabung dua-dua, iaitu Ghafurur Rahim pun ada, kemudian Syadidul Iqab ada, kedua-dua dalam satu ayat. Jadi maknanya tuan-tuan, ini step-step, tahap-tahap yang kita kena belajar, dan dia perlu sedikit demi sedikit. Mula-mula tarik tangan anak isteri kita, dan kita lah, jangan tarik tangan anak isteri kita, tak. Tengok dulu program-program agama, insya-Allah dia akan bermula daripada situ. Baik Ustaz, amat rugilah kepada sesiapa yang tidak membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu gudang pahala. Baiklah Ustaz, kita dah bincangkan ayat 1 hingga ayat yang ke-5 dan kita nak Ustaz pendengarkan pula ayat yang ke-6 hingga ayat ke-7. Bolehkah Ustaz? Ya, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Ayat yang ke-6. Ingatlah betapa banyak nabi-nabi yang kami telah utuskan kepada umat-umat terdahulu. Tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada mereka, melainkan mereka diperolok-olokkan oleh umatnya. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, kalau melihat kepada sejarah nabi-nabi dan rasul, hampir sama, semuanya hampir sama. Mereka ini ditindas, dihina, dikata, dimaki dan seumpamanya. Dan seseorang yang berdakwah, tuan-tuan, dia kena terima hakikat. Bila orang maki, kata dia tu, dia kena terima. Itu adalah hakikat dalam dakwah. Hati kena kental. Hati kena kental. Hati mau keras. Hati mau keras. Jadi keras pun jalan betul lah, yang keras tak betul pula. Jadi bila begitu keadaannya, Nabi SAW adalah walaupun seorang rasul, tapi dia masih manusia biasa. Kita pun kalau orang duduk tutuh kita, duduk pukul kita, apa kita rasa? Down sangat-sangat. Orang kita rasa Allah tak boleh tahan. Tapi gitu juga Nabi SAW.
Nah, jadi dengan sebab itu tuan-tuan, banyak sekali ayat-ayat Quran yang dikira sebagai tasliyah. Tasliyah. Apa itu tasliyah? Iaitu benda yang memberi hiburan, kegembiraan kepada hati Nabi. Nah, kamu lihatlah Muhammad, bahawa sebelum ini wa ma ya'tihim min nabiyyin, tidak datang para nabi sebelum ini melainkan illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka ini diistihza, diperlekeh, diperolok dan seumpama. Nah, ini tasliyah kepada Nabi. Oh, kalau aku kena rupanya tok nenek dulu kena lama dah. Nabi Nuh alaihissalam berapa lama, Hakim? Nabi Nuh 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 am. Umur berdakwah 950 tahun. Ada ulama mengatakan bahawa umur Nabi Nuh 1000 tahun. Nah, wallahu alam. Cuma nak bagi tahunya umur dakwah 950 tahun, dapat berapa orang? Sekitar riwayatnya 80 orang sekitar. Allah. Seorang setahun tak dapat. Kita kalau kita ala ferah buat kerja apa seorang setahun malas dak. Betul. Sehinggalah Nabi Nuh Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan umatnya itu, tapi itulah keadaan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tidak ada menyesal, tidak ada rasa undur diri dalam dakwah. Sekali awak terjun di sini, awak kena terus sampailah bila-bila. Siapa-siapa yang berundur daripada medan ini setelah dia memulakan, makna dia adalah sangat-sangat rugi, tidak mengikut jalan para nabi. Atas muka dunia mungkin dihina, tetapi di akhirat masya-Allah mereka akan berada sebagai penghulu-penghulu syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kita akan ceritakan bagaimana keadaan para umat ini. Baik Ustaz. Bila sebut tentang dakwah bukan senang Ustaz ya. Dakwah bukan kerja yang senang, bukan kerja yang orang kata simple, memerlukan kepada tahap kesabaran yang tinggi dan ganjarannya sangat besar. Jadi beruntunglah kepada mereka yang kerja di jalan dakwah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ganjaran yang besar di sisinya. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang tadi Ustaz sebut para rasul tentang dakwah ini. Yalah, zaman sekarang ni orang kata dakwah ni kena ustaz je. Demo tak apa, demo ustaz. Kita bukan ustaz. Jadi adakah nak dakwah kena ustaz dulu atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Soalan baik kan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebenarnya bila sebut dakwah ini, siapa-siapa boleh dakwah. Maksudnya mengajak orang daripada perkara yang Allah tidak suka kepada Allah suka. Mengikut cara iaitu ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita nak makan, kita bacalah bismillah. Orang tak baca, dek, baca bismillah. Dakwah itu. Nak naik kenderaan kita doa dulu. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau tak ingat, kita doakan yang lain ikut. Betul. Jadi itu satu dakwah. Semua termasuk dalam perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dakwah ni duduk macam ni, itu sebahagianlah, Cuma nak beritahunya bukan hanya begini sahaja dak. Ustaz bolehlah. Tak. Ustaz boleh. Waktu sembahyang. Kita nak pergi sembahyang, jom kita pergi sembahyang. Sepatah itu sahaja menyebabkan boleh jadi Allah masukkan kita dalam syurga. Allah Akbar. Ada orang-orang indar rajul, seorang lelaki yang mana yatakallamu bi kalimatin, berkata dengan satu perkataan, la yulqalaha balan, dia tidak rasa dalam hati dia benda itu besar pun, tetapi akhirnya yudkhiluhul jannah, memasukkan dia dalam syurga dengan perkataan itu. Di akhirat kelak Allah tunjukkan, ya Allah, apa sebab aku masuk syurga ni? Tu kamu suruh orang sembahyang sepatah aja, jom sembahyang. Tu je. Simple sahaja. Itu dakwah, tuan-tuan. Orang ini masuk syurga. Kena ingat tuan-tuan, dalam hadis sahih Muslim menyebut hadis ini dan juga satu hadis yang lain, orang yang buang benda menyakitkan di tengah jalan, orang itu terbang dalam syurga kerana kelebihan yang Allah beri. Apa sebab masuk syurga? Kerana buang benda menyakiti di tengah jalan. Itu hadis sahih. Kemudian tuan-tuan, ada pula manusia yang dia berkata benda jahat, maki. Sekarang kita ambil contoh benda dalam internet lah, dalam Facebook apa semua, perkataan maki, short spin perkataan lucah, satu perkara dia sebut, orang ikut. La yulqalaha balan,
dia tak rasa benda tu besar pun. Alah, takkan maki sikit tak boleh kot. Betul. Jadi sebut begitu, dia nak marah kat orang, dia maki. Betul. Maki tentang orang pun, oh ada perkataan cantik ni, baru ni kan. Dia orang pun ikut-ikut kan. Dia mati, tuan-tuan, dapat lagi dosa kepada orang itu, masuk neraka kerana sepatah. Dosa jariah. Bikalimatin, dengan satu kalimah sahaja. Allah. Dosa jariah. Allah hati-hati. tuan-tuan. Jadi kalau nak berdakwah, tuan-tuan, ambil sahaja benda yang kecil-kecil. Walaupun tuan-tuan rasa, kalau kita tulis dalam Facebook, jom kita sembahyang, solat, jom kita baca Quran. Sepatah itu orang baca, alah apa benda lah nak tulis, tak ada benda. Baik, yang itu tuan-tuan boleh jadi masuk syurga. Semua orang boleh berdakwah, Ustaz. Ya, boleh. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi hari ini semua orang boleh berdakwah ikut apa cara yang boleh kita lakukan, yang penting mengajak kepada kebaikan. Baiklah, kepada Ustaz dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, Tanyalah Ustaz akan berakhir di sini di TV3, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya dah selawat? Kalau belum selawat, jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang surah Az-Zukhruf, bermula ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh terus ajukan dengan pergi ke Tanyalah Ustaz TV3 Facebook kami, dan pastikan soalan tentang topik kita iaitu surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Baiklah, kita ada soalan yang seterusnya daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 6, berapa banyak nabi-nabi yang telah diutuskan buat umat-umat terdahulu? Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan bahawa terdapat banyak rasul-rasul yang terdahulu daripada baginda yang diingkari dan diejek oleh kaum mereka, seperti mana yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, adakah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghiburkan hati baginda yang bersedih atas dugaan ini? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Ju di atas soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, bila ditanya berapa banyak itu rasa macam kenyataan ya, berapa banyak. Kalau tanya berapa banyak pun memang banyaklah. Betul. Sehingga disebutkan oleh para ulama tentang jumlahnya nabi-nabi ini ratusan ribu ramai ya. Jadi rasul pula jumlahnya ramai juga, cuma yang kita dapat ketahui itu 25. 300 lebih itu kata seorang rasul-rasul, dan kemudian jumlah yang disebut dalam Quran 25. Dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, semua nabi-nabi dan rasul ini melalui satu peringkat yang sama, peringkat iaitu istihza, mempermain, mempersenda, memperolok, kena maki. Awal sebelum dia menyebutkan tentang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua baik belaka. Oh, lelaki ni sangat baik, berjuru segala-gala lah. Tapi bila dia mula berbuat kebaikan, gila. Ni paling teruk. Ini kisah berlaku tuan-tuan kepada
Abdullah bin Salam, Yahudi. Nah, seorang Yahudi yang memeluk Islam. Dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah rabai, kepada panggil apa, Pak Lebay, kan? Yang pendeta Yahudi, dan dia mengetahui kitab yang banyak. Kemudian dia tanya 3 soalan. Soalan ini hanya diketahui oleh para nabi. Tak apalah soalan tu, cuma bila dia tanya, Rasulullah dapat jawab, maka dia pun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sebenarnya seorang rasul umat yang akhir ini. Baik. Bila begitu, kata kaum aku tak boleh terima ya Rasulullah. Aku masuk Islam ni kaum aku tak boleh terima. Habis macam mana? Tak apa. Kamu duduk belakang pintu dulu. Bila mereka datang, Rasulullah pun tanya Yahudi lain, macam mana pandangan kamu Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam, oh bagus, dia lah orang Pak Lebay kami, dia segala-gala lah. Nah, inilah apa ikutan kami dan semua sekali. Baik, Abdullah bin Salam sila keluar. Rasul suruh dia keluar. Sekarang Abdullah bin Salam dah masuk Islam. Oh, jahat. Sementara itu juga. Maknanya waktu yang berapa second saja berubah. Ni jahat segala-gala. Itulah berlaku kepada orang yang mula menyeru kepada Islam atau berpegang kepada agama. Dan ini tetap berlaku kepada seluruh para rasul. Dan ini kalau Kak Ju tadi kata bahawa ini bentuk hiburan, dia panggil tasliyah. Dia panggil tasliyah. Daripada perkataan sim lam ya, itu panggil salah, atau salla tasliyatan. Tasliyah ni benda yang mengembirakan Nabi. Daripada perkataan juga ada bahasa Melayu kita guna, iaitu perkataannya salwa. Perkataan ini diberi nama kepada anak-anak orang perempuan kita, ada salwa kan. Kita biasa dengar nama salwa ini. Makna asal salwa ini burung puyuh. Sudah kena tukar dah lah. Tuan-tuan sabar dulu. Salwa itu satu maknanya burung puyuh, betul, satu makna, tapi makna satu lagi tasliyah ini, benda yang menggembirakan. Itu dia. Saya nak rujuk di situlah. Jadi jangan tukar nama. Jangan pergi JPN. Kita guna makna yang kedua itu, makna tasliyah tadi ataupun salwa, benda yang mengembirakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga kita tidak menjadi seperti golongan Yahudi yang menghina agama Islam itu sendiri. Baiklah Ustaz, saya bila tadi dari pertengahan perbincangan kita, Ustaz ada sebut tentang kaum yang Allah sebut dalam Quran. Mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit tentang kaum yang Allah sebut dalam Quran. Baik, terima kasih Kim. Tentang kaum-kaum yang menghina para rasul, yang mempermain, memperolok, dan ini adalah perkara biasa dalam jalan dakwah, perkara biasa. Cuma setakat Ustaz lalui ini adalah pengalaman sikit-sikit. Tapi kebanyakan pengalaman itu benda yang dalam bentuk baik. Kalau dulu Rasulullah dilempar dengan batunya, apa semua dah. Begitu sekali Rasulullah kena kita ni, kalau lepas ceramah, lemparlah kuih. Lempar jugalah kambing. Itu tak tahan sak-sak kita tu kan. Kena kambing tu, boleh 2-3 bulan masuk hospital. Jadi tuan-tuan, maknanya ujian yang kita terima ni jauh lagi daripada ujian yang timur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi dahulu, baik Ustaz nak baca dalam ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan. Ini ujian-ujian sangat dahsyat. Tuan-tuan boleh rujuk kepada surah Hud, ya. Surah Hud menceritakan tak kurang daripada 5 kisah daripada rasul-rasul yang lepas, ya. Misalnya bermula daripada Nabi Nuh alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 27. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Nabi Nuh diutuskan kepada kaumnya, dia berkata apa? Allah ta'budu illallah, jangan kamu sembah melainkan Allah. Itu yang dia nak kepada kaum dia. Jangan kamu sembah selain daripada Allah. Apa yang berlaku? Bukannya ni orang lain tak ikut tuan-tuan. Kaum tak ikut satu perkara lah. Anak tak ikut, isteri tak ikut. Apabila Allah datangkan banjir tuan-tuan, cuba tengok apa yang berlaku, ya. Bila banjir besar datang,
Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, banjir tengah besar ni, marilah naik, naik sekali di dalam kapal ini. Kapal Nabi Nuh buat datang. Naik sekali. Tapi apa anak jawab? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, tak. Aku tidak akan ikut kamu. Aku akan naik atas bukit. Tak. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tak. Kalau kamu tak naik juga, maka tidak ada siapa-siapa yang dapat selamat daripada mereka orang yang Allah rahmati, dan anak itu telah mati. Jadi tuan-tuan, begitu berat ujian kepada seorang Nabi. Isteri memang tak ikut dah. Kemudian anak pun tak ikut. Itu hakikat berlaku Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita rasa kita belum sampai ataupun jauh lagi daripada tahap ini. Kemudian perhati pula tuan-tuan kepada Nabi yang lain. Nabi Hud alaihi salam. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tuan-tuan, ayat bahasanya sama. Alla ta'budu illallah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembah Allah, jangan kamu sembah yang lain. Jadi bahasa dakwah para nabi rasul ni sama. Betul. Kamu sembah Allah. Kamu sembah Allah. Itu yang mereka nak. Bila kamu sembah Allah, taat pada perintah Allah, maka selesai masalah. Yang lain, kamu nak jadi ketua, kamu nak jadi ahli politik, kamu nak jadi pekerja bank, kamu nak jadi ahli ketua masyarakat, silakan. Tak ada masalah. Tapi kamu sembah, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kalau kita nak bezakan dengan ujian yang kita terima, sangat jauh beza Ustaz. Sangat jauh, dengan ujian yang telah diberikan kepada para nabi kita. Baiklah Ustaz dan keluarga besar tanah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jangan pejam tak celik-celik Ustaz Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan memberi manfaat kepada kita semua, dan jangan terlepas peluang untuk mendapat pahala atas sebaran ilmu pada pagi ini dengan tekan butang share. Mudah-mudahan lagi banyak kita kongsikan, lagi banyak pahala yang kita akan dapat. Baiklah, soalan seterusnya daripada Rahimah Saud. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan warga kerja Tayanglah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat ke-7. Berkali-kali Allah nyatakan dalam Al-Quran yang mulia perihal tentangan yang dihadapi oleh para Rasul dalam misi dakwah mereka. Yang pertama, pernah adakah Rasul-Rasul apabila menyampaikan risalah Tauhid terus diikuti oleh kaum mereka? Yang kedua, dalam usaha menentang dakwah para Rasul, adakah bentuk olokan mereka serupa atau ada yang lebih teruk? Yang ketiga, bagaimana para Rasul yang bijak menghadapi olokan dan tohmahan umat mereka? Minta doktor bezakan jika ada. Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Rahimah Saud, soalan yang sangat baik. Adakah ada yang bila Rasul berdakwah tu terus terima? Jawapannya ada. Tapi tak ramailah. Qalil. Sedikit. Dan biasanya golongan sedikit ni pula golongan yang lemah, mustadhafin. Orang tua-tua, kanak-kanak, kemudian orang miskin-miskin. Seperti itu yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya. Begitulah kaum-kaum yang lepas. Bahkan dalam Quran ada sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Kata kaum mereka, orang hebat-hebat, orang besar-besar ni, kata kami tak tengok lebih apa kamu ni, tak ada lebih apa pun serupa kami, malah kami lebih baik.
Kemudian yang pengikut kamu pula, hum araziluna, orang yang kami tengok hina, orang kami tengok lekeh. Ini yang hakikatnya. Yang ngikut awal golongan ini. Badiyar ra'i, kalau mereka ini diminta beri pendapat, orang tak pakai pun pendapat mereka ini. Maknanya orang hina. Tapi itulah golongan pertama. Dan golongan pertama inilah memperkukuhkan Islam pada awalnya. Dan di zaman Nabi SAW, ialah orang-orang yang penting-penting, hebat-hebat tu ada, tapi jumlah yang sedikit. Itulah keadaan yang berlaku pada umat-umat dahulu. Lepas itulah baru Islam ini berkembang dan berkembang. Jadi kalau tanya ada ke tidak, ada, tetapi sedikit. Kemudian apa yang mereka olok-olokkan itu? Sebenarnya macam-macam cara. Nabi SAW kena ni tak sedikit, tuan-tuan. Kena keji, kena kata tu boleh tahan lagi lah. Satu perkara. Yang sakit tubuh ni pula. Kalau di Taif tu macam mana dia buat sampai berdarah-darah di tubuh Nabi SAW. Nah, kemudian pada satu tahap yang lebih teruk lagi, dibunuh. Ni dalam Al-Quran sebut surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. Mereka buat makar, buat satu tipu daya. Liyuthbitu, sama ada nak biarkan Muhammad duduk di Mekah ataupun bunuh. Bunuh ni yang mereka cuba buat. Kemudian yakhrujuk, mengeluarkan atau halau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat mereka itu istihza, menyakiti Nabi ini pelbagai, dan paling teruk adalah mereka cuba membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Ustaz? Bila Nabi dicaci, dihina, bagaimana cara Nabi menghadapi? Balas dengan cacian atau bagaimana? Baik, inilah kehebatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Pertama, Rasulullah ini perkara-perkara yang berkait dengan tubuhnya, maka sangat-sangat mudah untuk Nabi SAW memaafkan. Allah. Hina, caci apa semua ni sangat mudah Rasulullah memaafkan. Tuan-tuan faham betul-betul. Ini untuk atas tubuh Nabi SAW, beliau atau baginda ini memaafkan. Tapi kalau orang kata ke Nabi, zaman sekarang pula, maka tugas pemerintah mengambil satu tindakan. Tak? Betul. Jadi kita berdakwah sebagai orang bawah ni kepada mereka, jangan kamu caci yang kutuk Nabi Muhammad SAW, itu kita. Tetapi tuan-tuan, bagi golongan pemerintah yang ada kemampuan, maka dia kena buat sesuatu lah. Itu tugas dia. Jadi Nabi atas batang tubuh dia sendiri mudah. Tapi kalau berkenaan dengan agama ni, Rasulullah lah paling mula-mula bangun marah. Allah Akbar. Kita yang atas batang tubuh kita marah atas agama, okey. Tak apa. Kita kena berlembut, berhemah. Begitu pula jadinya, terbalik. Rasulullah yang atas batang tubuh, no problem, mudah dimaafkan. Tetapi kalau berkenaan agama, Rasulullah lah orang pertama sekali yang akan bangun mempertahan. Itu bezanya di antara kita zaman sekarang dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar menyebutkan bahawa orang tak bayar zakat, kan? Peperangan yang berlaku antara lain sebab tak nak bayar zakat. Sebab zakat dia kata pada Nabi je. Rasulullah wafat habis. Abu Bakar naik jadi khalifah, dia kata kalau mereka tidak beri iqal. Iqal ni tali unta, dia bayar zakat tu sekali dengan tali. Kalau tali iqal kamu tak beri zaman ini, zaman aku ni, laqataltumuhu. Aku akan perangi mereka. Maknanya dia tak nak tengok bahawa agama ini turun walaupun satu inci. Itu dia. Siapa kita nak hina Nabi, sepatutnya kitalah yang menjadi orang yang akan backup Nabi, pertahankan Nabi jikalau Nabi dihina oleh musuh Islam. Baiklah Ustaz, soalan seterusnya, Masrifah Nur Jama'in bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i, waalaikumsalam. Ayat yang ke-7, setiap Nabi yang datang kepada mereka menjadi ejekan mereka. Adakah ejekan itu masih berlaku pada hari ini pada mereka yang menyampaikan dakwah seperti para pendakwah dan alim ulama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Cantik soalan ni. Terima kasih kepada Masrifah Nur Jama'in. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Jah Masrifah. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya bila sebut ejekan, yastahzi'un, istihza ini berlaku pada Nabi, dan malahan semua yang mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat dia ni akan menerima perkara yang sama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa tengok Ustaz suka bagi contoh lah orang tabligh kan. Kan dia pergi rumah zaman sekarang tak boleh lah, tapi sebelum Covid apa semua ni mereka pergi. Ada yang disambut dengan
okeylah. Ada yang menyorok buah katil. Nah, ada lebih tu lagi menyumpah seranah. Allah. Ni. Kawan tu bukan nak kata apa pun, nak kata tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mereka nak kata. Dia tak ada komen rumah kamu, tak ada. Bukan minta sumbangan makanan, Ustaz. Tidak ada. Betul. Jadi kenapa boleh marah? Tapi itu hakikat. Maknanya orang yang buat satu kerja dakwah, kita kena mengakuilah golongan tabligh tu, kalau kita nak buat kerja macam mereka tak mampu. Betul. Kita. Nah, kita berceramah gini insya-Allah, tapi kalau nak pergi rumah ke rumah tu kita tak mampu. Jadi maknanya kita kena angkat tangan kepada dia tu, salute sikit bahawa ini kerja kamu buat ni kerja besar. Dan Nabi pernah pergi kemah ke kemah di zaman musim haji kan, untuk berqulu la ilaha illallah tuflihu, kamu kata la ilaha illallah kamu akan berjaya. Allah. Jadi pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbangan dia kita akui. Kita pula yang kita buat ni, tapi hakikatnya kita akan berdepan perkara yang sama. Jadi asatizah kalau dikutuk dicerca itu kita istiqamah. Ya. Nah, kerana ini adalah jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar. Mungkinlah pendekatan sikit boleh dibincangkan, mungkin ada yang terlebih terkeras dan seumpamanya, tetapi selagi mana dia berpandu kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita atas siratal mustaqim insya-Allah. Kita kalau kita tak mampu nak buat, kita hormat orang yang buat, Ustaz ya. Jangan kita halang orang yang nak buat kerja dakwah ini. Baiklah Ustaz, kita tadi sebut tentang Al-Quran itu, Al-Quran yang benar, yang jelas. Dan kalau kita perhatikan di zaman kita sekarang Ustaz, ada orang yang berpegang separuh tinggal separuh. Jadi bagaimana dengan golongan ini? Baik, terima kasih Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, ayat Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan meninggalkan sebahagian yang lain? Tuan-tuan, bagi ayat ini pendetailannya ada. Tinggal lagi orang hari ini mempertikaikan Al-Quran itu atas sebab mereka tahu atau tidak tahu. Baik, Ustaz cadangkan gini untuk orang awam. Kita beriman kepada semua yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini. 30 juzuk ini kita beriman, kita no comment. Kemudian kalaulah ada perkara-perkara yang kita tak puas hati, rasa macam tak berapa kenalah. Misal ada begitu, maka tuan-tuan sila rujuk kepada orang yang ahli, rujuk mufti, rujuk asatizah yang membidang dia. Itu caranya. Jangan kita komen. Komen itu akan menyebabkan kita gelincir keluar daripada agama. Termasuklah beriman sebahagian dan juga meninggalkan sebahagian. Tak boleh. Ayat Al-Quran 6,236 ayat ni kena beriman secara keseluruhan. Tak boleh tinggal satu ayat. Tak boleh. Kerana beriman kepada kitab ni termasuk dalam keimanan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada kita. Betul Ustaz. Setakat baca terjemahan tak jadi Ustaz. Dia kena berguru. Sebab ada orang ada jenis begitulah, dia kata, Quran ni tak payah berguru sebab kita baca pun faham. Jadi bila kita baca faham, itulah yang akan mendatangkan orang kata kesesatan, kejahilan dalam diri kita. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Hakim dan tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Apabila kita berada nak buat baik, walaupun sekecil perkara, yakinlah tuan-tuan akan ada penentangannya daripada nafsu kita nombor satu, yang kedua daripada syaitan, dan daripada orang-orang yang Allah datangkan mereka sebagai ujian kepada kita. Bersabarlah di atas jalan ini insya-Allah. Hello Ustaz, dan mungkin sedikit doa penutup program kita pagi ni. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita yang comel, Dr. Nai Lokman, dan juga panelnya yang comel juga, Ustaz Dr. Lokman Ibrahim, dengan topik tafsir dan taranum surah Az-Zukhruf ayat ke-8 hingga ayat yang ke-14 bermula jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, tinggi menenggak si pohon jati, tempat burung hinggap berteduh. Ilmu itu pelita hati, kelak hidup akan tersuluh. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.